Okey, apakah beza di antara hibah dan wasiat? Okey, yang first sekali, yang paling ketara antara beza hibah dan wasiat adalah pertama, wasiat pemberian harta tersebut berlaku efektifnya selepas kematian si pemberi. Manakala hibah pula, semasa hidup pun pemberian tu boleh efektif, maksudnya boleh berlaku. Okey, itu beza yang pertama. Beza yang kedua, berapakah limit untuk membuat wasiat? Dia ada limit harta untuk memberi wasiat. Berapakah limit dia? Adalah 1/3 daripada keseluruhan harta si pemberi. Contoh, dia ada 9 juta. So, yang harta dia boleh wasiatkan cuma 3 juta sahaja. So, apa akan berlaku? Contohlah kan, si pemberi wasiat ni, dia mewasiatkan satu rumah ni kepada seseorang. Contoh, rumah ni nilai dia 1 juta. Tapi, harta keseluruhan dia cuma ada 2 juta. Adakah rumah yang diwasiat tu akan menjadi milik kepada si penerima wasiat? Jawapannya ya dan tidak. Ya, dia akan dapat nilai 1/3. Tidak, dia tidak akan terima satu rumah tersebut. Sebab apa? Rumah tersebut nilai 1 juta. Keseluruhan harta si pemberi wasiat cuma 2 juta. Yang layak diwasiatkan cuma 1/3 keseluruhan harta si pemberi wasiat. So, maksudnya yang valid, yang diterima oleh mahkamah cuma 1/3 daripada keseluruhan nilai harta si pemberi wasiat. Ya, itu kita kena tahu ada limitation terhadap pemberian harta untuk wasiat. Yang ketiga, apakah bezanya? Yang ketiga, beza dia pula, wasiat yang sesuai diberi kepada ahli bukan waris. Apakah maksud ahli bukan waris? Ahli bukan waris ni adalah ahli yang menerima faraid. Dia tidak menerima faraid. Maksudnya macam anak-anak, isteri, ibu bapa itu merupakan ahli waris. Jadi adalah tidak sesuai untuk membuat wasiat kepada ahli waris. Banyak orang yang keliru ni, dia buat wasiat untuk anak dia, dia buat wasiat untuk isteri dia. So, benda ni mengelirukan ramai pihak. Dalam undang-undang syariah Islam, wasiat tidak sesuai diberikan kepada anak-anak maupun isteri. Apa instrumen yang sesuai adalah hibah. Sebab hibah ni dia tidak mengenal sama ada ahli waris, muslim ataupun tidak. Jadi pada mereka yang berhajat untuk menguruskan keuangan, untuk memberikan harta sebelum ketiadaan, adalah instrumen hibah merupakan instrumen yang paling sesuai. Okey. So, ada orang cakap, boleh bang kita wasiatkan harta ni kepada anak-anak? Yes. Bolehnya itu bersyarat seandainya semua ahli waris bersetuju. Sekiranya ada seorang ahli waris tidak bersetuju, maka wasiat itu tidak boleh dijalankan seperti mana yang telah diwasiatkan. Jadi, Uncle advice supaya seseorang yang berniat untuk memberikan kepada ahli keluarga, ahli waris dia, perlu membuat ikatan hibah, bukannya membuat wasiat. So, kepada golongan mana wasiat ni sesuai dibuat? Iaitu daripada seseorang diserahkan kepada yang ahli bukan keluarga. Contohnya anak angkat. Berkemungkinan juga cucu ataupun sepupu ataupun adik-beradik. Sebab adik-beradik ni dia tidak dikira ahli waris seandainya seseorang tu ada anak lelaki. Okey, kalau tiada anak lelaki tu ataupun seorang tu yang bapaknya masih hidup. Okey, sebab adik-beradik ni bukan penerima harta faraid.
seandainya seorang yang meninggal tu bapaknya masih hidup ataupun dia ni mempunyai anak lelaki. Okey, itu adalah beza antara wasiat dengan hibah, di mana wasiat ni dia punya instrumen dia agak bersyarat. Messi efektif dia pun setelah meninggal. Harta tidak melebihi 1/3. Lepas tu dia tidak boleh kepada ahli waris. Sebab apa? Bila mau wasiat kepada ahli waris, maka ada satu orang ahli waris yang tidak setuju, dia akan terbatal. Okey? So maksudnya wasiat ini bukanlah satu instrumen yang sesuai kepada ahli waris. Dia hanya sesuai kepada ahli bukan waris, contoh macam anak angkat, kawan. Mungkin kamu mewasiatkan harta ni kepada partner kamu, partner bisnes, itu boleh. Itu amat sesuai. Sebab apa? Kenapa wasiat ni dikasih limit? Sebab apa? Mau bagi peluang lagi kepada ahli waris untuk menerima faraid. Okey? So dia berbeza dengan hibah. Hibah ni dia benda yang directly berlaku. Ada beza instrumen hibah dengan instrumen wasiat ni. Kena ingat, wasiat kita tak boleh tarik balik. Hibah ni kita boleh tarik balik dalam satu keadaan. Okey? Seandainya si pemberi hibah tu daripada ibu ataupun bapa kepada anak, ataupun daripada datuk kepada cucu, hibah ni boleh tarik balik anytime, selagi mana si pemberi tu hidup. Okey, beza. Wasiat dia lain. Okey, tapi macam mana pula si pemberi hibah tu suami hibah kepada isteri, itu tidak boleh tarik balik, ataupun selain daripada dua golongan tadi, iaitu kepada anak ataupun kepada cucu. Itu yang kita kena faham mengenai instrumen hibah. Okey, so selepas ini Uncle mungkin akan share mengenai siapakah golongan sasar yang sepatutnya membuat ikatan hibah semasa hidup. Okey, dia ada golongan-golongan sasar. Actually, kita digalakkan untuk membuat hibah semasa hidup supaya apabila kita meninggal dunia tidak adalah cerita rebut harta. Realiti kehidupan, sentiasa ada benda yang kita tidak ingini berlaku. Contohnya, pengalaman Uncle handle case dalam mahkamah. Orang yang kita sangka tidak akan merebut, apabila kita sudah meninggal dunia, orang itulah yang kuat berebut harta. Jadi, sebelum berlakunya insiden berebut harta yang tidak seberapa, adalah lebih baik kita menguruskan harta tersebut melalui ikatan hibah, agar kes ataupun cerita drama rebut harta ni tidak akan terjadi. Sebab kita sudah pun rancang susun harta ni untuk siapa, harta ni untuk siapa, wife kita dapat apa, anak kita dapat apa. Sebab yalah, kita pun selalu dengar cerita di media massa pasal rebut harta. Ini semua sebab tidak ada ikatan hibah. Cuba bayangkan benda tu dibuat ikatan hibah, adakah isu rebut harta ni berlaku? Sudah pastinya tidak. Sebab apa? Sudah ada pun diletakkan penama. Yang orang ingin berebut tu dia sudah tidak boleh buat apa-apa sebab adanya ikatan hibah. Okey? So kita jumpa lagi dalam sharing yang akan datang mengenai hibah. Assalamualaikum.